Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Untuk hari ini kita sambung bab 3 reka bentuk dalam perniagaan. 3.1.3 mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Jom. Okey, bersama saya Cikgu Muktasim daripada SMK Rajatun Uda Pulau Pinang, mengajar reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Yang belum subscribe boleh tekan butang merah di bawah. Jom kita tengok. Okey, kaedah reka bentuk periklanan iaitu reka bentuk periklanan karya dalam bentuk audio dan visual yang dihasilkan untuk digunakan dalam iklan bagi memasarkan produk. Okey, dalam bentuk audio, suara ataupun visual. Apa yang kita nampak gambar dan video. Okey, kaedah reka bentuk pengiklanan iaitu cara maklumat mengenai produk disampaikan daripada pengeluar kepada pengguna. Itu maklumat produk kita nak sampaikan kepada pengguna. Jadi cara macam mana kita nak sampaikan, itu nama dia iklan. Okey. Jadi kaedah reka bentuk periklanan ni ada 7. Ada 7. Okey, maklumat produk, penyampaian fakta, demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat, kenyataan merangsang dan juga gambar pegun. Jadi kita akan tengok satu demi satu. Okey. Jadi kita mula dengan matlamat produk. Okey. Bertujuan memperkenalkan ciri-ciri atau keistimewaan produk, menggunakan maklumat produk yang terperinci dan lengkap. Kalau contoh kat sini saya ambil iklan Pamoga. Dia letak 1, 2, 3, 4, 5. Terus dalam iklan dia letakkan matlamat produk. Apa produk ini boleh beri? Apa kita boleh dapat daripada produk ini? Itu maksudnya matlamat produk. Okey. Okey, itu kaedah matlamat produk. Sekarang kita tengok kaedah penyampaian fakta. Hampir sama. Okey. Bertujuan menyampaikan fakta secara tepat mengenai produk kepada pengguna. Fakta yang disampaikan berkaitan fungsi lazimnya disertakan dengan maklumat bantuan teknikal mengenai penggunaan dan pengendalian produk. Kalau contoh iklan kat sini, dia tunjuk macam mana nak minum. Okey, nak minum minuman kesihatan ni. Jadi dia letak 3 step tu. Macam tu jugalah kaedah penyampaian fakta. Okey. Kemudian kita tengok yang ketiga, demonstrasi. Okey, disampaikan melalui rakaman yang ditayangkan di media massa secara langsung atau tidak langsung. Kaedah ini menunjukkan kelebihan dan cara pengendalian produk sebenar. Minta maaf, hilang RA tu. Okey, jadi kita tengok contoh sini. Saya letak ni CJ Wow Shop. Sekarang ni kita ada Go Shop. Sebenarnya daripada dulu lagi, daripada zaman saya sekolah lagi memang dah ada rancangan TV yang macam ni, iaitu menggunakan demonstrasi. Beza dia, okey, sangat ketara. Daripada biasa kita tak rasa nak beli. Okey, bila kita tengok cara dia kendalikan demonstrasi yang dia buat, sampai kita rasa nak beli. Itulah kekuatan demonstrasi dalam pengiklanan. Kadang benda tu kita dah tahu lama dah produk tu. Tapi apabila ditunjuk demonstrasi bagaimana cara pengendalian, lepas tu dia boleh pelbagai lagi kelebihan-kelebihan yang ada pada produk tu, kita akan rasa lebih tertarik untuk membeli. Okey, jadi antara kaedah pengiklanan yang cukup baiklah. Yang keempat, kaedah perbandingan. Okey, perbandingan antara produk lama dengan baru berdasarkan kualiti, tempoh masa, reka bentuk, rasa dan kualiti. Jadi dalam iklan juga kita boleh tunjukkan perbandingan. Kat sini kita terlalu ketara.
antara Android Smart TV dengan TV yang lama ni sangatlah ketara lah dari segi kualiti, tempoh masa, reka bentuk apa semua ni. Jadi dalam iklan kita boleh wujudkan design yang menunjukkan perbandingan antara produk yang mungkin produk yang lain ataupun produk yang biasa dengan produk kita. Itu kita boleh buat perbandingan. Ataupun mungkin produk kita juga, cuma kita bila kita dah upgrade. Contoh iPhone 11 dengan iPhone 12. Apa beza dia? Dia tunjukkan perbandingan. Dengan cara tu pembeli ataupun pengguna akan lebih tertarik melihat perubahan yang telah dilakukan. Perbandingan yang ada di antara kedua-dua produk. Okey. Kiasan atau ibarat. Yang ni satu yang menarik lah. Kaedah ni mempengaruhi pengguna secara psikologi, bertujuan meyakinkan pengguna kelebihan yang akan diperolehi sekiranya menggunakan produk tersebut. Kalau tengok contoh ni, iklan Petronas printer ni, dia tunjuk kata kalau guna minyak ni bawa gajah pun tak ada masalah. Dia guna apa ayat tu? Ingin ringan dan lancar, gunalah Petronas printer. Jadi dia buat perbandingan ataupun kiasan tu menggunakan sesuatu yang bersesuaian lah. Kalau contoh di sini dia gunakan gajah, maksudnya berat tapi masih lagi boleh jalan. Betapa hebatnya minyak yang digunakan. Macam itulah ibarat. Okey. Dan kemudian kenyataan merangsang. Okey. Kaedah ini digunakan untuk memujuk pengguna membeli suatu produk dengan menggunakan kenyataan yang merangsang pelanggan supaya tertarik. Yang ni dia campur dua lah ni, kreatif dan merangsang. Kalau tengok sini, tomato hints ni dia tunjuk buah tomato yang dipotong, nak menunjukkan katakan bahawa sos ni memang betul-betul pure, betul-betul asli tomato. Itulah lebih kurang dan merangsang orang yang minat tomato ni. Tengok sedap ni. Betullah. Okey, banyak lagi kita boleh jumpa di luar, banyak lagi iklan-iklan, terutamanya iklan melibatkan makanan burger ayam McD tu. Nak kata rasa tu biasa je, tapi dia punya iklan tu menyebabkan kita terangsang nak beli. Yang terbaru ni iklan burger. Yang terbaru ni saya ingat tadi petang saya nak pergi beli. Macam itulah kita punya hebatnya iklan yang merangsang, kenyataan yang merangsang. Okey. Kemudian kita tengok gambar pegun. Gambar pegun ni biasalah lazimnya untuk diiklankan dalam media cetak menggunakan gambar pegun sebagai tumpuan pengguna supaya fokus pada bahagian-bahagian tertentu. Yang saya letak ni gambar-gambar ni semuanya dirakam oleh isteri saya sendiri. Jadi dia guna gambar-gambar yang ni kita panggil still foto lah. Dan kita buat dengan cara yang menarik, gambar pegun, supaya menarik perhatian yang menonton untuk tengok lebih lanjut lagi tentang iklan tu. Jadi pentingnya kualiti ataupun gambar tu lah, main peranan gambar pegun tu. Okey, kemudian kita masuk bab media pengiklanan. Itu saluran atau pengantara yang digunakan untuk menyampaikan iklan kepada pengguna. Media pengiklanan dipilih mengikut kesesuaian untuk memasarkan produk atau perkhidmatan. Media pengiklanan boleh disampaikan melalui media massa seperti media cetak, media elektronik dan juga media sosial. Ada 3 jenis media. Kalau dulu sebelum ni kita belajar ada 2 sahaja. Cuma sekarang ni bagus, RBT kita dah upgrade kepada media yang sekarang ni media sosial. Okey. Dalam KSB dulu tidak ada media sosial lagi. Okey, media cetak apa dia? Surat khabar, majalah, brosur, layan edaran dan juga katalog. Ini kaedah yang lama lah. Kita masih lagi guna, masih lagi ada. Surat khabar masih lagi terjual, cuma semakin kurang. Majalah masih ada, brosur pun sama. Semua ni masih ada lagi, media cetak masih ada, cuma semakin kurang mendapat perhatian ataupun pilihan. Kemudian kedua, media elektronik. Yang ni masih lagi ada, masih lagi menjadi pilihan utama lah, cuma harganya agak mahal. Itu televisyen, radio dan papan digital, media elektronik. Dan yang ketiga yang sekarang ini trending lah, yang digunakan, iaitu Facebook, Instagram, blog, YouTube. Termasuklah YouTube
adalah media sosial. TikTok, WeChat, okey, Twitter, ada banyak lagi. Itu semua adalah media periklanan di media sosial. Okey. Jadi faktor pemilihan media periklanan, pengeluar perlu kena pasti beberapa faktor semasa memilih media periklanan yang sesuai untuk memasarkan produk. Seperti jenis dan sifat produk. Yang kedua, kos periklanan. Kita kena tengok kos kita. Bajet kita banyak mana, sesuai tak? Kalau kita guna media periklanan di televisyen ni, kos dia sangat besar lah. Hingga mencecah hingga jutaan ringgit. Ratus ribu. Jadi kita tengok juga kita punya kos. Dan media sosial ni lah antara yang paling murah lah. Kita boleh guna Facebook, Facebook Ads, kita boleh guna Google Ads, kita boleh guna YouTube Ads, banyak lagi, dan boleh mengikut kita punya bajet kita, mengikut kos kita lah, bajet kita banyak mana. Kemudian kita tengok luas pasaran kita. Kalau pasaran kita hanya di kawasan, contoh kita jual, kita nak berniaga, kita nak iklankan kita punya produk perkhidmatan percetakan di kawasan Pulau Pinang. Jadi kita tak perlulah kita nak iklankan di televisyen, sebab televisyen ni melibatkan semua satu Malaysia. Jadi kecuali kita memang sediakan untuk satu luas pasaran kita satu Malaysia. Sama juga iklan kita di media sosial, kita boleh pilih lah. Contoh macam di Pulau Pinang ni kita ada satu page yang terkenal iaitu Penang Kini. Kita mungkin boleh gunakan Penang Kini sebagai tempat untuk kita promosikan produk kita, iklan kita. Tapi kita kena buatlah iklan yang menarik ya. Ikut balik apa yang kita dah belajar sebelum ni, ciri-ciri iklan yang menarik. Okey. Kemudian sasaran pengguna sama juga, kita tengok umur, jantina. Okey, semuanya memainkan peranan sebelum kita memilih media periklanan. Dan juga saiz perniagaan. Okey, kalau kita memang saiz perniagaan kita memang besar, memang luas, kita tengok kaedah publicity ya. Yang sekarang ni Farm Fresh ya. Bos susu. Ini barulah susu segar. Okey. Yang itu tengok dia taja beberapa rancangan TV ya. Itu kita panggil publicity. Dan saiz perniagaan dia satu negara, satu Malaysia. Jadi sesuai sangat pemilihan media periklanan yang dia buat, iaitu menggunakan media elektronik. Okey, proses ini penting supaya maklumat produk sampai kepada sasaran pengguna yang betul. Ini ya, penting ya. Kalau salah pilih, kita yang rugi. Okey, itu saja untuk perkongsian 3.1.3. Kita jumpa lagi untuk 3.1.4 selepas ini. Sekian dari saya, Cikgu Mutasim dari SMK Raja Tun Uda Pulau Pinang. Bye-bye. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Cikgu Mutasim RTU.